Selamat sejahtera. Kami kumpulan 7 dari Penghayatan Etika dan Peradaban Seksyen 24. Ketua kumpulan kami ialah Teh Suitat dan ahli kumpulan ada Chin Mai Chun, Chung Shirley, Lai Ming Jie, Mabel V. Ching Mei, Muhammad Arifin bin Muhammad, Eng Ling Li, Oh Song Teng, Tan Shi Pei dan Yo Zimei. Negara Malaysia adalah sebuah negara yang unik. Hal ini kerana kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain. Walaupun kita berbilang kaum, agama dan budaya, tetapi kita masih hidup dalam keadaan yang harmoni. Hal ini demikian kerana kita memupukkan nilai perpaduan. Definisi perpaduan. Perpaduan bermaksud penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat yang berbilang kaum. Ia ialah perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Langkah-langkah memupuk semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Langkah pertama, mahasiswa seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Oleh itu, mahasiswa sepatutnya mengelakkan diri sendiri daripada kes provokasi dan kes sensitif. Langkah kedua, mahasiswa boleh merayakan hari perayaan kaum-kaum. Faedah-faedahnya adalah: yang pertama, memahami perayaan masing-masing. Kedua, menghormati rakan kaum lain. Ketiga, mengeratkan hubungan antara kaum lain. Keempat, mengetahui budaya antar kaum lain. Langkah ketiga yang dapat memupuk semangat perpaduan adalah sukan. Melalui penganjuran sukan, kaum yang berbilangan dapat menyokong idola sukan negara kita. Mereka dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa tanpa mengira kaum, agama atau budaya. Langkah yang keempat adalah aktiviti yang menyebarkan mesej yang positif tentang perpaduan kaum. Sebagai contoh, perbincangan tugas dalam kumpulan, aktiviti maraton, aktiviti gotong royong, dan program festival kebudayaan. Tajuk yang seterusnya ialah kepentingan memupuk perpaduan. Kepentingan yang pertama ialah menarik pelancong. Sebagai contoh, Malaysia yang bersatu padu akan dapat menarik banyak pelancong kerana Malaysia menjadi harmoni dan mempunyai banyak budaya. Kepentingan yang kedua yang mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Sebagai contoh, Malaysia mencapai alamat ke arah status negara maju. Kepentingan yang ketiga ialah mengukuhkan ekonomi negara. Sebagai contoh, Pasar ekonomi baru adalah bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di negara ini. Tajuk yang seterusnya, faktor yang mencabar perpaduan. Yang pertama, parti politik menghasut isu perkauman. Sebagai contoh kes 513, ketidakadilan yang berlaku antara berbilangan kaum telah mengancam perpaduan negara kita. Kedua, ibu bapa tidak memberi contoh yang baik. Ibu bapa tidak patriotik dan tidak menyebarkan nilai-nilai patriotik kepada anak-anak dan menyebabkan mereka mencontohi perlakuan ibu bapa. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan barat. Sebagai contoh isu Afrika mereka, mahasiswa yang naif akan menerap nilai-nilai negatif dari kebudayaan barat. Kesan gagal dalam memupuk perpaduan. Kestabilan dalam politik terjejas. Kerajaan terpaksa melakukan langkah-langkah konkret untuk menstabilkan semua. Nilai materialisme dan mementingkan diri akan melahirkan masyarakat yang mencari keuntungan yang maksimum dalam ekonomi sahaja. Keharmonian negara juga akan terjejas. Rakyat tidak mengamalkan toleransi antara satu sama lain. Kesimpulannya, memupuk perpaduan kaum dalam kalangan mahasiswa adalah satu isu penting pada masa ini dan ia adalah tanggungjawab mahasiswa. Selain itu, pihak universiti, kerajaan dan masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan perpaduan kaum. Terima kasih.